Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1304. Antara paparan utama. Pemimpin Islam mesti tunjuk akhlak yang baik. PM difitnah makan besar, masa rakyat makan menu rahmah. Tiada langkah sinergis, kata Ismail Sabri. Bolehkah kaki pontin menyelaras dengan adil? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang menegaskan pemimpin Islam dan para pengikutnya perlu menunjukkan akhlak yang baik dalam gerakan siasat syar'iyah atau politik. Beliau melahirkan kekesalan apabila tarbiyah dipandang sinis akibat daripada pengalaman pahit dahulu yang menyebabkan sekumpulan mereka terusir keluar daripada parti lama iaitu PAS. Kini ada yang sedang mengalami kekosongan jiwa dan fobia kepada tarbiyah. Kini tarbiyah dikembalikan dengan nama baharu iaitu Sistem Tarbiyah Rahmah, STAR. Beliau berkata dunia mahu keamanan, kita perlu memerangi hawa nafsu kerana kekosongan jiwa. Objektif amanah ialah untuk mendapat redha Allah dan mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Ahmad Awang menasihatkan pimpinan tidak kira pangkat apa supaya tidak menggunakan amalan agama seharian untuk menunjuk-nunjuk sehingga tidak menjadi insan soleh serta akhlaknya bertentangan dengan Islam. Dalam amal hari-hari, kita tidak jadi soleh walau kita buat amalan. Kalau dirikan solat tetapi tidak niat sesungguhnya kerana Allah, tetapi nak tunjukkan orang, ada dekat nak pilihan raya dia tak pernah ke masjid pun. Tetapi bila dah naik jadi calon, datang solat jemaah tiap hari. Itu termasuk perbuatannya riak. Allah kata masuk neraka. Katanya dalam ceramah di Seminar Tarbiyah Rahmah Anjuran Amanah di Shah Alam pada Ahad. Beliau juga membangkitkan mengapa ada manusia yang mengerjakan solat, umrah dan berceramah agama, baca ayat Quran dan hadis tetapi tidak kelihatan sebagai amal soleh. Sehingga tidak dapat nak membentuk diri dia sendiri ikut ajaran Islam. Contoh Islam kata cakap baik-baik tetapi dia cakap tak elok. Keluar cakap yang hodoh, mengata, memfitnah tetapi solat tak tinggal. Baca Quran. Sebab ciri-cirinya mencari kedudukan pangkat pengaruh. Ini jadi amal salah, katanya. Justru Ahmad menasihatkan umat Islam Malaysia terutamanya dalam gerakan siasah agar tidak mudah memanggil seseorang dengan gelaran Tok Guru. Beliau sendiri takut digelar Tok Guru kerana tanggungjawab besar di belakangnya terutama daripada segi akhlak dan kepimpinan. Saya takut orang panggil Tok Guru dalam konteks Malaysia ini kalau sebut Tok Guru dekat-dekat nak jadi Nabi. Cakap dia mesti semua betul, walaupun salah jangan kata salah. Saya teringat almarhum Ustaz Fazil, bekas Presiden PAS, bila orang nak panggil Tok Guru ditegah, aku Ustaz sahaja, ujarnya. Beliau takut gelaran akan menjadikan seseorang mengkagumi diri sendiri dan bongkak iaitu ujub. Ustaz tak apa. Ustaz tu dia tak sampai pasal ustaz ni ramai kan. Tok Guru ni pilihan. Jadi bila datang tu rasa dia datang kagum diri dia sendiri kan. Ujub. Dan kita boleh lihat lah. Sebab itu kalau tak ada orang sambut dia, dia mula dah. Dia bisa ada diiring pamah-pamahnya. Orang nak jumpa dia pun kena ada dikawal sebagainya kan. Kalau pergi ke mana pun kawalan 2-3 kereta, tu belum jadi Perdana Menteri lagi. Jadi yang ni kita takut. Tapi ada Tok Guru yang sebenar-benar Tok Guru. Dia seorang dia je. Kereta dia cuma seorang polis yang tu ya jaga dia, tak ada polis lain lah. Betul lah. Tok Guru almarhum Tok Guru Aziz. Itu tak apa. Tok Guru betul itu. Katanya lagi. Ahmad tidak menyebut mana-mana pemimpin parti atau individu bergelar PU pencetus ummah yang hari ini mengejar pangkat. Apa yang disebut Ahmad Awang merupakan satu nasihat yang wajib diambil perhatian oleh pimpinan amanah. Justru usrah dan tarbiyah wajar dikukuhkan sehingga menjadi budaya sebelum terlambat. Ia harus diterjemahkan menerusi gabungan dengan gerakan atau aktiviti yang dapat dilihat sebagai amal soleh, bukan sekadar ceramah berdegar-degar yang berselang-seli dengan ayat-ayat Quran dan hadis, tetapi tujuannya mencari kedudukan, pujian, pangkat dan jadi popular. Ikutlah peraturan Allah dan mohon redha Allah, itulah amal soleh. Yang dah salah langkah itu, jom patah balik. Yang betul, jalan terus.
Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim tampil menjelaskan mengenai sekeping gambar yang ditularkan oleh pemilik akaun Facebook Sam Mai yang memaparkan Datuk Seri Anwar sedang menjamu makan mewah. Saya terpanggil untuk membela dan mempertahankan nama baik Perdana Menteri Saudara Anwar Ibrahim kerana saya tahu hal sebenar gambar ini. Gambar saya pun ada di dalam foto tersebut. Artinya apa yang saya cakapkan adalah fakta sebenar, bukannya dengan cakap atau hiasi, ujarnya dalam satu kenyataan. Gambar tersebut, kata Hassan, adalah gambar lama sekitar tahun 2019 dan bukan di Malaysia. Gambar ini diambil ketika Anwar Ibrahim dan beberapa orang ahli Parlimen Parti Keadilan, pegawai-pegawai khas Anwar yang ketika itu bukannya Perdana Menteri. Ketua Pembangkang pun belum jadi lagi. Anwar baru menang pilihan raya kecil Port Dickson. Gambar ini diambil di rumah seorang syekh iaitu kerabat rapat syekh pemerintah negara Qatar, jelasnya. Menurut beliau, Anwar dan rombongannya telah dijemput oleh syekh tersebut untuk singgah ke rumahnya sebelum ke airport Doha untuk pulang ke tanah air. Sebagai tetamu, Anwar dan rombongannya pun terperanjat dengan hidangan yang hebat seperti dalam gambar itu. Kami memahami itu mungkin budaya Arab. Kami makan bersila dalam pinggan yang kecil di hadapan dulang besar dengan nasi Arab belauk kambing, bukannya unta, tegas Hassan. Beliau berkata Anwar Ibrahim ke Doha, Qatar ketika itu kerana beberapa jemputan. Hassan berkata selain beliau turut serta dalam rombongan itu ialah bekas Ahli Parlimen Keadilan Datuk Abdullah Sani, Kapar, Muhammad Amin Ahmad, Kangar dan Dr. Azman Ismail, Kuala Kedah. Turut kelihatan dalam gambar itu ialah Haji Abdul Rahman Yusof, Allahyarham, mantan Ahli Parlimen Kemaman Terengganu, katanya. Hassan menegaskan Anwar Ibrahim berkunjung ke Doha, Qatar pertama untuk memenuhi jemputan Perdana Menteri Qatar. Kedua, Anwar dijemput ke konferensi internasional memperingati tokoh Renaissance Islam terkenal Malik bin Malik di Universiti ternama di Doha. Beliau juga memaklumkan bahawa Anwar dan rombongannya menziarahi tokoh ulama Islam terkenal iaitu almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Anwar dan rombongannya bukan ke Doha, Qatar untuk makan nasi Arab dalam dulang besar itu. Saya ceritakan ini semua untuk menegakkan fakta dan kebenaran untuk melindungi nama baik Perdana Menteri Anwar Ibrahim daripada difitnah sesuka hati. Kebenaran pada saya adalah dinding kepada fitnah, tegasnya. Namun, di sebalik pendiriannya yang tidak boleh berdiam diri, Anwar Ibrahim difitnah tanpa dicabar dan dipatahkan. Beliau berharap Menteri Kerajaan tidak membuat aduan polis. Jangan gunakan polis untuk tutup mulut si pemfitnah. Kita lawan fitnah dengan fakta dan penjelasan yang rasional. Itu lebih bersifat madani, ujarnya. Terdahulu, pengguna akaun Facebook terbabit dalam hantaran turut menggunakan bahasa kesat sebagai ulasannya terhadap gambar yang dikongsinya. Rakyat Marhain disuruh makan menu rahmah, kononnya kena berjimat cermat dan mesti bijak berbelanja. Tapi Menteri Pasola Kerajaan Mek Dani Alagabas Abang Nun pula berminyak bibir makan daging unta di negeri antah berantah, tulis pemfitnah tersebut. Walaupun terdapat pengamal media berkongsi huraian Hassan, ramai tidak bersetuju membiarkan pemfitnah terlepas begitu saja. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menggesa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan Polis Diraja Malaysia PDRM menyiasat hantaran tersebut kerana ia berniat jahat untuk mengelirukan rakyat dan menjejaskan reputasi Perdana Menteri bagi mencipta persepsi buruk kepada kerajaan. Ini adalah satu fitnah yang jahat dan sangkaan buruk oleh seorang individu yang bernama Sam Mai, tegas Fahmi. Beliau menjelaskan individu di kanan gambar iaitu Abdul Rahman Yusof meninggal dunia pada 8 Januari 2021. Saya mohon SKMM serta PDRM siasat segera, katanya melalui satu hantaran di Facebook. Sebagai pengajaran, setiap orang yang beriman hendaklah membuat penelitian atau tabayun apabila menerima berita bagi memastikan kebenarannya. Langkah berhati-hati ini bagi mengelak daripada berlakunya penyebaran berita palsu kerana perbuatan tersebut akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala serta tergolong dalam golongan pendusta. Buruknya sikap pengguna Facebook itu sehingga memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Marilah kita hayati hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Asim radhiyallahu an. Sabda Nabi SAW bermaksud, cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa tabayun. Hadis riwayat Muslim. Kegagalan membuat penelitian akan menyebabkan penyesalan. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan wujud rundingan pintu belakang yang diatur beliau dengan Perikatan Nasional PN dikenali langkah Sen Regis bagi menyingkirkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
Sebaliknya, beliau menjelaskan rundingan yang dilakukan dengan Perikatan Nasional di hotel tersebut turut disertai Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. BN pergi ke Hotel St. Regis mengadakan perundingan dengan PN, maka tidak timbul langkah St. Regis seperti didakwa. Itu menipu, malah Dr. Zamri sendiri hadir dalam rundingan itu. Pertemuan itu adalah rasmi, sebelum itu kami berunding dengan PH seperti dilihat di Hotel Sri Pacific. Kita sampaikan permintaan dan syarat kita. Saya tidak hadir kerana menghadap Yang di-Pertuan Agong. Melalui dua rundingan itu, PH setuju dengan permintaan BN, manakala PN menyatakan 1-2 permintaan seperti jawatan Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri, mereka mahu rundingkan semula, katanya dalam temu bual bersama Berita Harian baru-baru ini. Kenyataan Ismail Sabri itu menyangkal dakwaan Ahmad Zahid pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 bahawa wujud usaha menyingkirkan beliau sebagai pengerusi BN ketika proses rundingan pembentukan kerajaan berlaku selepas pilihan raya umum ke-15 lalu. Ahmad Zahid juga mendakwa wujud rundingan pintu belakang, langkah St. Regis sehingga 10 ahli Parlimen Barisan Nasional menandatangani akuan bersumpah menyokong Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Ahli Parlimen Berak itu juga mendakwa keputusan menyertai PH itu tidak dimaklumkan secara rasmi dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN. Beliau berkata dakwaan Ahmad Zahid dan beberapa pemimpin UMNO mengenai langkah St. Regis itu merupakan usaha merosakkan nama Geng 10 yang menandatangani akuan bersumpah SD menyokong Mahyadin. Dengan dua keputusan berbeza daripada PH dan PN, maka semua ahli parlimen setuju kekal dengan keputusan berkecuali dan mewakilkan Presiden, Timbalan Presiden dan Setiausaha Agung mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Namun, apabila mereka pergi, mereka memberitahu MKT Yang di-Pertuan Agong meminta parti menyertai kerajaan perpaduan dan ini diterima MKT UMNO. Perkara ini sepatutnya dibawa kepada BN sebab kita bertanding atas tiket BN. Ini tidak berlaku menyebabkan MCA dan MIC enggan menerima sebarang jawatan dalam kerajaan perpaduan, tegas Ismail Sabri. Benarkah ahli Parlimen MIC dan MCA enggan menerima jawatan kerana Barisan Nasional tidak diberitahu atau kerana mereka tidak mahu jadi hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong? Maaf cakap, Jom Channel melihat kedua-dua bekas Menteri MIC dan MCA di era Mahyadin dan Ismail Sabri itu merupakan menteri yang gagal. Lihat saja program Penjana Kerjaya yang penuh dengan kes-kes penipuan dan sistem pengangkutan yang bermasalah yang mereka berdua kendalikan. Molek sangat jika Datuk Seri M. Saravanan dan Datuk Seri Wee Ka Siong tidak ada dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak payah banding Saravanan dengan Menteri Sumber Manusia sekarang, V. Sivakumar, atau Ka Siong dengan Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Macam bumi dengan langit, kedua-dua pemimpin MIC dan MCA ini takkan terkejar kelajuan Anwar Ibrahim dalam melaksanakan kerjanya. Tak nak pegang jawatan dalam kerajaan Pakatan Harapan adalah sebaik-baiknya. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Kalian tak hendak, kami pun tak ingin. Ketua Penerangan Pakatan Harapan PH Selangor Azli Yusof menyifatkan Kabinet Bayangan Perikatan Nasional PN sebagai gagal melambangkan komposisi rakyat di Malaysia. Ini kerana Kabinet Bayangan tersebut hanya melibatkan 2 orang ahli parlimen bukan Melayu. Situasi ini katanya bukanlah hal yang pelik kerana kemenangan gabungan itu pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu kebanyakannya di kerusi majoriti orang Melayu. 2 wakil rakyat tersebut ialah Datuk Ali Biju yang memegang portfolio Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Pembangkang, manakala Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ronald Kiandi diberi tugas berkaitan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi sebenarnya Kabinet Bayangan itu sendiri tidak membayangkan yang mereka ini mewakili komposisi masyarakat yang ada dalam negara kita ini. Dengan sendirinya kita tidak tahu bagaimana mereka boleh berperanan dengan baik untuk pastikan bahawa apa yang mereka kemukakan nanti atau saranan mereka itu boleh mencerminkan pembangunan, kebajikan dan manfaat yang menyeluruh bagi mewakili seluruh masyarakat dalam negara kita, kata Azli lapoh Harapan Daily. Ahli Parlimen Shah Alam itu juga membidas jumlah wakil rakyat wanita di dalam Kabinet Bayangan PN yang jauh daripada mewakili kumpulan sasar dalam kalangan wanita. Begitu juga dengan perwakilan mereka yang ada dalam Kabinet Bayangan ini di mana jumlah wanita jauh tersasar daripada sekurang-kurangnya kuota 30%. Mungkin mereka sendiri tidak ada wakil wanita yang berkebolehan untuk diketengahkan sebagai anggota dalam kabinet. Walau bagaimanapun, kita harapkan mereka boleh berperanan sebagai pembangkang yang berwibawa, memberikan saranan-saranan yang membina untuk pastikan negara kita ini dapat dipacu untuk tempoh 5 tahun akan datang, tegasnya.
3 ahli parlimen wanita di dalam Kabinet Bayangan Pembangkang adalah Datuk Mas Emiati Samsudin, yakni Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, Kementerian Wanita Keluarga dan Masyarakat, dan Dr. Halimah Ali, Kementerian Perpaduan Negara. Kerajaan Perpaduan mengenengahkan 5 ahli parlimen wanita, iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said sebagai Menteri Undang-Undang, Hana Yu, Menteri Kebudayaan dan Sukan, Datuk Seri Nancy Shukri, Wanita Keluarga dan Masyarakat, Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan, dan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan. Selain itu juga, Kerajaan Perpaduan diwakili pelbagai kaum sebagai Menteri Penuh, iaitu Anthony Lok Siufuk, Menteri Pengangkutan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Komeng, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chah Lee Kang, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, dan Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Anak Dagang. Terdahulu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata, Kabinet Bayangan yang dibentuk adalah untuk menyelaraskan pengurusan pihaknya sebagai pembangkang di Dewan Rakyat. Dalam senarai jawatan kuasa portfolio Ahli Dewan Rakyat Perikatan Nasional tersebut, beliau sendiri dinamakan sebagai Ketua Ahli Parlimen manakala timbalannya ialah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Sebelum ini, kedua-dua mereka menolak untuk dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Justru, jawatan Ketua Pembangkang dipegang oleh Setiausaha Agung Bersatu, iaitu Ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ironisnya, ketiga-tiga pemimpin pembangkang yang mengetuai pasukan Kabinet Bayangan ini mempunyai rekod kehadiran di Parlimen yang buruk pada sesi Dewan Rakyat ke-14 lalu. Kedatangan mereka dalam 89 sesi persidangan Parlimen ke-14 yang dikumpulkan oleh portal MYMP mencatatkan bahawa Mahyadin dan Hamzah berada di tangga yang tercorot dengan kedatangan sebanyak 25 kali atau 29.1%. Kehadiran Abdul Hadi pula hanya 28 kali iaitu 31.5%. Bagaimana Perikatan Nasional hendak menyelaras dan memantau jika ketua mereka sering ponteng? Oleh kerana Kabinet Kerajaan Perpaduan tiada duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri, maka Perikatan Nasional jimat tenaga kerana tidak perlu pemantauan untuk pakej gaji buta ini. Apapun, Jom Channel ucapkan selamat bertugas dengan ikhlas dan adil. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.